apa ni? Okay, sorry. Kan tak pernah, inilah orang yang tak pernah buat presentation ni, dia macam gabra sikit lah. Sekejap saya nak tahu kenapa macam ni. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana spend masa malam ni. Saya tahu ramai orang busy. Baru balik kerja dengan jalan jam lagi. Hujan lagi kan. Okay, tapi saya akan cuba buat as simple as I can. And then kalau ada soalan, boleh tanya. In between pun boleh tanya, dan kalau nak tanya masa last presentation pun boleh tanya, okay? Semua dengar tak? Dengar. Dengar, semua dengar. Okay, good. Okay, kita mulakan majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah dulu. Okay, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Azrul Shida binti Hashim. Okay, saya dah join Quantum Metal sejak hujung bulan 4, 2022. Betul ke Ewa? Kind of lost sikit. Betul. You were my first 5 member. 2021 ke 2022? Dua-dua. Tahun So kita lepas. bulan 4 Yes. kan? Ya, betul. Nak puasa ke nak raya? Nak raya kot rasanya. Okay. So since then, sebenarnya dah tahu lama dah pasal content metal ni. Selalu nampak orang post kat Facebook. Bila baca tu macam, dia benar kan? Macam tu lah, dia benar kan? Lepas tu ada juga lah orang lain selain pada Ewa yang approach me directly. Tapi saya macam tak percaya sangat lah. Lepas tu sebab dengan Ewa ni, because of kita orang pernah ada business deal lah sebelum ni dengan Ewa, dan dia macam trusted member lah. So kita memang suka kalau kita boleh join orang-orang yang macam very active, yang kita boleh macam ask a lot of question. So saya memang bila Ewa join pun, saya pun macam berbesar hati lah nak join under Ewa. Alhamdulillah so far. Okay, saya join saya directly, Ewa is my referral, and then Ewa is under Madam Amy Dura atas dia, and then probably saya rasa kita semua under FC founder lah. FC founder di coin by Puan Fadilah Sharif dan Puan Faizah. Kak Alfa ada tak hari ni? Tak ada eh? Ada. Ada. Okey, bagus. Okey, okey, hari ni saya akan cerita sikit lah. Sebenarnya tajuk ni macam quite bertukar-tukar lah. Sampai last minute barulah ada this idea lah nak buat topik ni. So from newbie to consultant, yes, I did it. Okay, the reason tajuk ni saya pilih sebab saya memang tak ada basic dalam investment langsung. Hidup saya memang enjoy macam itulah. So memang tak adalah nak invest mana sini, semua tak ada. So saya memang zero lah sebelum saya jumpa quantum metal ni, saya zero dalam investment. Okay. So sekarang ni tak habis-habis nak invest sebab dah seronok lah dalam investment kan. Okay, next page. Mana lagi? Okay, saya cerita sikit sejarah hidup saya. Saya dilahirkan di Alor Kedah, 1970s lah. So masih muda lah sebenarnya. And then zaman kanak-kanak saya besar kat kampung. So kita orang memang kawasan sawah padi lah. Dekat Alor tu memang Alor tu town je lah. Yang outskirts sikit memang banyak paddy fields. So memang kita memang inilah aktiviti orang kampung, mata pencarian dia ialah bersawah padi. And then kalau kita as teenage kanak-kanak ni memang sukalah main-main kat sawah padi semua. Sawah padi tu macam kita orang punya playground gila lah.
So masa tu bila zaman kanak-kanak ni yang best ni kita tak takut apa-apa kan. Compare dengan zaman sekarang ni, kanak-kanak kita anak-anak kita nak main kat luar sekejap pun kita dah monitor lah kan. Benda-benda macam tu lah. And then dia ada banyak benda yang saya ingat zaman kanak-kanak saya lah. Saya suka masuk merentas desa. Tak tahulah macam mana boleh masuk dan saya very kompetitif. Dan saya akan try to win. I think I do cheat sometime dalam nak win ni. Tapi saya akan menang lah first top 3. Hadiah tu. So akan masuk and then antara kenangan masa sekolah rendah adalah saya memang wakil sekolah untuk pertandingan lalu lintas. And then kita masuk final. Okay, and then di zaman remaja, saya sekolah asrama. Kalau siapa tahu sekolah asrama kat Jenan, 5 tahun sekolah kat situ. So jauh dari parent, so dah start build disiplin lah. Study daripada form 1. Lepas tu disiplin dia, duduk asrama, disiplin macam tu lah. And then saya memang, kita kat asrama tu memang kena aktif lah. Kena aktif banyak persatuan dan saya pun ahli silat Minang dengan saya main softball sampai peringkat negeri masa tu. Okay. And then lepas sekolah kita sambung belajar dan tak tahulah masa tu dapat offer buat engineering. So saya pun grab dia. Tak tahu apa engineering tu apa, grab. So dekat sana saya punya major dalam solar energy. And then antara tempat yang best saya pergi ialah dekat ni lah, Coliseum. Ni antara tempat yang best saya pernah pergi. Saya sukalah, saya ingat sampai sekarang lah. Okay. First, and then after saya start balik, graduate 1998. And then masa tu banyak lah happens kat Malaysia 1998. Ada Sukan Commonwealth, ada pasal politik lah. Politik Malaysia sangat vast masa tu kan. And then masa tu nasib baik saya diterima kerja dekat syarikat Japanese. Kilang Japanese buat keypad. So saya start kerja saya, first job saya dengan keypad lah. Buat as a process engineer buat keypad handphone. Zaman dulu lah, zaman dulu ada tak macam Nokia ataupun Ericsson. So ini dah kerja saya lah. Okay, and then lepas tu saya dapat peluang tukar line. Still dalam factory, saya pergi join aviation. So saya dah lebih kurang more than 15 years dalam aviation and still saya jadi dalam aviation industries lah. Okay, pengalaman bisnes ya. Bila COVID-19 strike 2020, masa tu saya masih bekerja dan saya memang minta company tu release saya. Saya memang minta. Saya kata saya fikir saya nak stop bekerja. Reason being, saya nampak jiran rumah lah, saya duduk apartment, dia asyik pergi holiday je. So duit dia tu macam holiday overseas. So non-stop duit dia. So dia asyik ajak saya, Syida jom kita pergi holiday Switzerland. Saya cakap wow. Kan? Saya cakap wow je lah. So macam tu dah terfikir. Teringin nak buat bisnes lah kan. So saya terlibat dalam layoff lah. Memang saya request. So alhamdulillah dapat. And then 3 tahun since then lah saya start tak bekerja full time Oktober 2020. Okay, the time saya jumpa banyak peluang lah orang buat bisnes. First, saya pergi ada orang yang buat macam sharing untuk jual oats. Masa tu saya terfikir saya nak kuruskan badan. So saya kata, okay, why not I try oats ni. So budak yang sales tu memang sangat positif. Sanggup tengah-tengah hari buta dengan perempuan betul-betul aurat semua, hang oats tu bagi. So saya macam mula saya beli sebab saya kesian sebenarnya. So saya belilah. Dan bila beli tu, and then practice apa tu, yang best pula. Tu dia pun cakap lah, why not you share dengan your friends. Saya start sharing and saya generate beberapa income lah. Dan melalui jual oats tu. Jual oats lah, sharing about oats. And then apa-apa peluang sih saya akan grab lah.
Dan ada my friend, old friend cakap aromaterapi ni bagus, saya pun join. Dan saya dapat je lah berapa income. And then adalah tiba-tiba ada orang suruh saya join kecantikan dan kesihatan, barang kecantikan dan kesihatan dari Korea, saya pun join. Sampailah sebab QM ni tak ada siapa suruh saya join, tapi saya sendiri nak join. Sejak tahun 2022. And then unfortunately yang oat ke aromaterapi ke ataupun yang nombor 3 tu pun saya dah tak buat sangat. Saya hanya user saja, saya guna saja, tapi saya still maintain QM lah sebab QM ni sangat best. Okay. So far okay ke? Laju sangat ke saya bercakap? Hello. Okay, okay. Okay kan? Okay. Rasanya semua orang kat sini ada yang newbie tak? Ada yang baru join ke QM? Kalau ada boleh tulis tak nombor 1 ke? Saya check. Kalau okay. Tak apalah, rasanya baru 17 orang, okay, tak apa. So semua orang, saya rasa semua orang aware kot. Kita punya ranking kita start daripada ahli biasa, to introducer, to dealers, to dealer developer, to merchant, and then to senior merchant. Betul tak? Senior yang atas merchant ni saya dah tak tahu ranking apa. Sebab belum dream lagi sebenarnya. Okay? So semua orang tahu kan nak jadi introducer. So macam ahli baru, ahli biasa sangat rugi kalau dia tak jadi introducer lah. Sebab nak jadi introducer you hanya perlu purchase, invest 1 unit GAEX 10. And then you kena inform you punya upline kata you dah purchase. You punya consultant lah, inform consultant cakap you dah purchase. And then consultant tu memang kena immediately ASAP promote kepada introducer. So introducer ni akan dapat benefit lah, benefit 2% maximum, depend on the package. So the benefit tu akan masuk dalam GPGSA dalam bentuk grammage lah. Okay. Seperti macam kalau saya katalah saya introducer, saya beli gold, dia convert to GCA, saya pun dapat juga benefit tu. And then kita next stage is dealer. So dealer inilah yang hurdles yang pertama, yang agak susah sebenarnya. Tapi memandangkan dia punya commission dia sangat-sangat menarik, 7% kan. So kita pun rasa macam we try nak jadi, boleh jadi tak kan. Sebab every time saya akan join kelas Tuan Haji yang setiap Selasa tu, saya tengok dia bercakap pun saya macam semangat lah. Semangat sangat-sangat. So bila dia bercakap tu, kita kata hurdles ni kena buat. So saya start kumpul lah. Bila saya suka produk QM ni, saya join berapa kelas, saya tengok YouTube Puan Aida selalunya. Dan ada juga YouTube daripada tim lain, Nini Comel ke. Dan kita punya, masa tu konsultan saya is Puan Amy Edura, dia pun banyak sharing. Poster-poster sangat menarik. Kan? Kira macam, kita macam respect dia lah. Macam, wow, macam best sangat kan. So, kita memang work hard. Saya work hard untuk jadi dealers ni sebenarnya. Sebab saya dah, saya persuade. Saya pujuk lah adik-adik saya. Cakap benda ni bagus untuk diorang. Etc. And then, betul lah masa diorang ada duit, so diorang banyak invest. So diorang banyak membantu lah first job. And then ada I punya good friends lah. So dia nampak benda ni senang. So sebenarnya nak ajak orang join gold ni kan sangat mudah daripada package produk lain. Sebab saya pernah, macam saya cakap, saya pernah jual produk lain kan. Gold ni sangat senang sebab semua orang tahu value gold tu apa daripada dulu. Especially yalah orang Melayu kan, orang Melayu ke orang Malaysia ke, semua macam tahu kelebihan gold dan gold tu ada value. And then gold tu senang dicairkan bila perlu. So diorang sanggup macam invest. Kalau kita nak suruh diorang beli, kata nak beli oats, saya rasa oats dalam RM20 pun. Walaupun untuk kesihatan dia macam tak apa. I still boleh nak makan nasi lemak lagi. Contoh macam itulah alasannya kan. Tapi kalau gold ni kan, dia kan cari, dia kata dia setiap akan tanya bila dia nak invest. So kita, alhamdulillah dalam kita punya
team kita ada banyak leaders dah assign macam Coach Hafiz, macam Mr. Knight. Yang malam ni Mr. Knight akan join kita after this. Dia memang bagi tips, bagi prediction yang elite wave, kat mana goal, where is your target date, target price, buying zone. Just kita follow lah. Kalau kita tak boleh nak faham elite wave punya karakteristik ke, gold candlestick karakteristik ke, channel root channel pattern ke apa ke, then kita still boleh follow directly lah apa yang Mr. Knight ataupun Coach Hafiz sharing dalam group Telegram dia. Then alhamdulillah, and then diorang memang buat, kawan-kawan saya yang first batch tu dengan adik-adik saya memang make money. Then they are very happy. They make money, they are happy. Sebab biarlah you invest berapa? 2 unit baru orang 3,000. Sometimes dia boleh dapat profit saja 1,000 minimum. So dia sangat happy. So sangat senang nak jadi dealers sebenarnya. Okay. And then nak jadi dealers pun you kena at least ada 5 orang yang aktif bawah you. 5 orang yang aktif tu mestilah introducer kurang-kurangnya, dan dia pernah membeli GAEX 10. Dan accumulative, you punya sales mesti ada 30 unit GAEX 10. Dan you are wajib ke attend 1 day online classes dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. And then sit for the exam. Exam tu ya sangat-sangat technical kot. Exam tu kita boleh deal directly lah, contact you punya leaders. Leader je mungkin boleh membantu lah macam mana nak pass exam tu. Dia bagi tips. Macam saya nak pass exam tu, saya banyak discuss dengan Ewa lah masa tu. Kan? Okay. And then kalau nak jadi dealer developer, next stage you kena ada minimum 5 dealers. And then ada lagi extra, saya rasa ada lagi extra requirement ke? Saya pun tak pasti ni sebab saya belum jadi developer lagi, tapi dia punya commission tetap 7%. Tapi sales you dah besar, that means team you dah besar. Team you dah sales you at least kena ada 150 JEX 10. Okay, the next stage is on the merchant. You akan entitled 40% lah. Okay. So some info dekat sini lah. Ini might be tips lah kalau nak jawab soalan nak menang emas nanti kan. Okay, sejak bila saya join? Saya join seterus jadi introducer April 2022 ya. Bila saya jadi dealer, 6 bulan selepas itu saya jadi dealer. And then bila masa tu direct BP yang saya contact lah. Saya buat cold calling lah, pujuk lah orang yang saya boleh pujuk kan. Tapi tak semualah orang boleh memujuknya sebenarnya. So 20 BP masa tu downline. And then saya bila Januari 2023, saya rasa ujung Disember 2022 kita ada Gravity Circles open for classes Google Ads, dan saya alhamdulillah dapat join. And then saya dah mula expand business, expand networking through Google Ads lah. So since then, daripada day 1 bulan kedua tu saya dah dapat minimum 3 figure income lah. Kadang-kadang dapat 4 figure income kan. Depends on situation lah. Okay. So far ada apa-apa nak tanya tak? Semua clear ke? Okay, saya continue, okay? Okay, kenapa QM ni best sangat lah bagi saya kan? Sebab syarikat ni kukuh tau. Kita di mana-mana pun kita nampak QM ni sebenarnya. Tapi kita ada jugalah orang-orang yang yalah orang-orang yang sentiasa nak mencari kesalahan QM ni. Tapi bagus juga dia dia promote QM kepada orang lain lah. Syarikat sangat kukuh, listed, dan lebih pada 10 tahun di Malaysia. Dah bekerjasama dengan 4 bank di Malaysia so far. And dan mempunyai produk-produk yang sangat menarik. I mean anybody boleh yang ada pendapatan, yang ada pendapatan yang ada
tanggungan lah. Tanggungan boleh join QM ni. Tak semestinya orang yang ada extra income saja. So kita boleh, orang yang biasa boleh juga join. Ataupun sesiapa yang berniaga ke, yang ada like RM10 per, you pun boleh top up you punya GCA lah. And then kalau orang yang macam very optimis, dia boleh juga belajar macam mana selok-belok QM ni, company profiles, produk dia, benefit dia, and then memang sangat-sangat baik untuk menjana pendapatan. Macam saya lah, saya memang alhamdulillah lah, so far paling senang lah, bisnes paling senang yang saya join sejak 3 tahun. And then alhamdulillah juga leader-leader yang dalam QM ni sangat-sangat profesional. And then sangat-sangat membantu lah. And then dia selalu share ilmu-ilmu yang senang nak approach lah. Okay. Okay, tapi antara produk tu saya paling suka adalah produk ni lah, GCA. Sebab keluarga saya keluarga yang besar. And then kita punya expenses agak besar lah setiap bulan. Tu sangat susah untuk nak menyimpan. Saya memang akan simpan dalam GCA lah. Daripada dulu sampai sekarang saya memang sentiasa menyimpan every month without fail GCA ni. Okay, and then kita pun macam selalu promote GCA ni kepada team kita. Kita ada a very active group dalam EWA punya team, active group yang sentiasa bukan saja EWA aktif, orang lain pun ada aktif. Kak Syam aktif, siapa lagi, Aida aktif. Siapa kat sini semua aktif group, dan kita akan buat yang macam hari itulah yang Puan Aida pernah promote kan, GCA tu, untuk sajalah untuk menyenangkan, membantu sesiapa yang nak kumpul goal daripada GCA. Okay. Okay, dah nak habis lah saya rasa. Okay, tips untuk jadi dealer atau consultant. Kita ni kan you kena study dulu produk ni apa. Supaya kalau you macam you sharing dengan people tu, it come macam naturally, it come from your heart, kan, sincere. So kena yakin produk ni bagus. Kalau you tak yakin, you 50-50 pun rasanya tak elok kot nak share dengan orang, kan. Bagi saya lah. So kena yakin produk tu bagus. Yakin tu you kena berilmu lah, kena join kelas. Sebab banyak sangat sekarang ni. Kalau macam gold, terlalu banyak produk gold kan. Tapi kita kena tahu apa yang ada kan. Apa tu LME, macam mana, berapa persen dia naik, berapa persen dia dapat profit. Semua tu kena belajar. Kelas sentiasa ada, memang kena spend masa, simpan energi sikit untuk belajar. Okay. And then sentiasa share poster-poster yang menarik di media sosial. You boleh create your own poster based on information yang you ada, ataupun you boleh macam minta lah your team buatkan poster yang menarik ke, can be one of the suggestion. Then you boleh macam just post dekat WhatsApp status ke, Telegram status ke, ataupun FB, Instagram, ataupun kalau orang yang betul-betul macam extrovert yang betul-betul pandai, you boleh ni lah, you boleh buat live TikTok ke YouTube untuk promote you punya network ni lah, you punya sistem, supaya orang tu join you punya sistem. And then satu lagi tip yang saya nak share ni, jangan sekali paksa kawan-kawan baik kita join. Jangan paksa, just sharing. Sebab kalau kita paksa dia, nanti dia akan jauh, dia akan lagi jauh. Susah sebenarnya nak approach kawan-kawan baik ni, sebenarnya lagi susah. Sebab tak tahulah kenapa. Bagi saya susah lah. Itulah normal kot bagi saya kan. So jangan paksa, just share kalau perlu. Dan kadang diorang tanya saya, kalau diorang tanya baru saya akan jawab lah. And then tips lagi, kena join team yang aktif. Sebab saya tahu ada kat team yang tak aktif kan. So akan left you punya members tak tahu apa-apa, nak tanya siapa tak tahu. Kadang-kadang ketanya orang lain kan. Sebab masa kita buat Google Ad ni, ada a few macam probably 20% kot yang akan tanya kita. Tapi orang tu tanya dah join ke belum QM, dah join. So dia tak boleh nak dapat information tu daripada leader dia ataupun team dia. So kena pilih the correct
team yang boleh growth you. Yang sama-sama growth. Jangan one-sided je. Macam leader saja yang bekerja. You tak nak buat kerja tak? You kena sama-sama naik. And then tips yang ketiga ialah you kena alert lah on news impact kat gold price ni. Kena, kalau sebab Mr. Knight ke Coach Hafiz ke akan inform macam mana nak tengok forex trading forex, sorry saya tak ingat. The news dekat forex trading tu, so dia akan ada di impact, apa gold impact. So anything yang impacting US market, CPI ke, so dia akan tahulah. Dia akan effect on the news on gold price lah. Okay, last lah. Okay, dah last je. Senang je. So success tu kita kena work hard for it lah. Dia takkan datang bergolek macam tu saja. Saya percaya macam leader-leader kat sini yang ada Puan Fazilah ke, Puan Aifa ke, Puan Aiwa ke, siapa lagi Abang Uncle Mus ke, semua sentiasa berusaha. Dan kita kena benchmark lah these leaders macam mana kan dia orang buat non-stop sharing. And then first success tu, kalau untuk Muslim memang kena niat berjaya kerana Allah. InsyaAllah akan berjaya. Kalau non-Muslim mungkin dia ada niat-niat dia yang sendirilah kan. And then kita kena mulakan diri kita sendiri. Kita jangan nak harapkan leader saja, nak harapkan VP bawah kita saja, nak push sales ke apa ke. Kita kena start diri kita sendiri. Dan kena sentiasa belajar, improve. Tengok what happens kalau dia punya 37. kalau something happen to the world, apa yang akan impact, kena belajar. Okay, and then selalu ini tips yang daripada dulu kita dah tahu kena manifest kejayaan tu. Kena berangan-angan ke, apa buat saya, kena sentiasa manifest based subconscious mind kita tu boleh capture kan. Contoh katalah nampak kereta yang best Mercedes 450 ke, Volvo S40 yang you suka, contohlah. So you just kena berangan lah. One day you tetapkan, one day 2023, 2024 ke, siapa yang belum ada lah, siapa yang tak ada, dah ada tu, mungkin you boleh aim for higher vehicle ke apa, rumah ke kan. So kena ada tulis. And then satu tips saya nak share tau, saya punya ex-bosses saya lah. Nak kata dia ni bagus sangat, biasa-biasa je, semua orang sama je. Tapi dia pernah letak tips nak jadi CEO. 5 CEO tips, something like that lah, dekat meja dia. So every time saya pergi dekat dia, saya kata, alamak, dalam hati saya lah cakap, dia jadi CEO rupanya bos aku ni. Tapi the funny thing is, dia letak hari-hari kat situ. Funny thing is, last 3 years, dia jadi CEO. Okay. So it works lah. It works for, saya nampak ni dengan mata kepala saya lah. Dia memang dia manifest betul-betul, dia jadilah. Dan insyaAllah kalau kita yakin rezeki tu kita punya, kita boleh jadilah. Okay, that's about all kot rasanya. Saya baru ambil dalam 30 minit kan masa. So sekarang ni ada apa nak tanya tak? Sorry. Hello classes. Siapa nak tanya boleh unmute Okey, soalan daripada Puan Nuraini MZ. Macam mana nak mantapkan dan growth your network?
Okay, mantapkan growth your network. Okay, kalau saya punya tips lah. Saya punya tips mungkin lain, mungkin cara masing-masing lah. Saya punya tips saya akan communicate. Sentiasa make sure dia katalah newbie yang baru join team saya akan selalunya orang yang join katalah, okay, kawan-kawan exceptional cases lah. Katalah orang baru yang join melalui Google Ads. Saya akan set up a meeting dengan dia, one-to-one meeting. Lepas tu saya akan buat sharing dengan dia lah. And then kita keep on tanyalah dia, sharing bagi dia faham. And then kita make sure macam kita sentiasa ada masa untuk dia. Itu tips saya lah. Then once dia dah tahu semua benda, and then katalah let's say dia dah tahu semua order produk, macam nak kira GCA, macam nak kira PX. So kita dah to go for another person lah, siapa yang perlukan bantuan kita. And then kalau katalah that person tu after 5 bulan, 6 bulan senyap je. Invest pun tak, say hi pun tak, dalam group pun tak bercakap ke. Kadang saya letak dia lah. Kadang saya ada hobi saya suka kopi. Yang salam Jumaat tu kan. Kadang-kadang salam Jumaat tu macam gambar lawan tapi salam Jumaat. So hari Jumaat dia macam share lah dengan dia. Salam Jumaat. So nanti dia kadang-kadang dia reply, akan tak reply, mungkin dia busy ke kan. Mungkin dia ada sibuk kan. Yang lain tak apalah. So selalunya macam itulah. Sebab saya memang yakin sangat lah macam GCA-nya produk ni memang boleh bantu ramai orang. So saya rasa sangat-sangat rugi kalau kita tak invest kat GCA. Bagi saya lah. Sebab kalau GEX tu maybe you kena ada extra money kan. So kalau dia tak invest tu, rugi tu lebih kepada side dia. Side ahli tu sendiri. Okey tak? Menjawab tak soalan tu Puan Nuraini? Okey. Alright, terima kasih. Ada lagi tak soalan? Kalau tak ada, saya nak bagi soalan ni. Kalau siapa dapat menjawab ni, dapat hadiah kan? Daripada Gravity Circles punya ni. Saya tak banyak sangat lah pengalaman dengan investment ni. So, saya tak boleh nak macam share sangat dari segi calculation ke, dari segi teknik ke strategi ke. Sebab saya hanya boleh share apa yang saya buat saja. Tidak, question. Yes. Ada beza tak bila you dari segi commission bila you jadi between introducer dengan jadi consultant? Sangat-sangat berbeza. Dia punya spike, dia punya macam mana? Apa panggil? Pertambahan income tu dalam berapa persen? Boleh tak share? Boleh. Yang saya ingat lah, okay. Sekarang lately, saya rasa masa tahun 2023 ni, bulan berapa? Sekarang bulan 8, sekarang bulan 10 kan. Bulan 10 ni sebabkan hari tu ada banyak news, so naik. Tapi masa mula-mula tu kita akan ingat lah. Mula-mula tu, masa jadi dealer, saya punya income 3 figure saja. Tapi bila jadi consultant tu terus naik sampai ke 4 figure. Memang agak terkejut lah sebenarnya. Introducer dengan consultant sama kan? Tak sama. Tak sama Puan Nur Hashmira. Tak sama. Sebab introducer tu macam jadi consultant you punya sales kena 30 unit GAX 10. You kena ada at least 5 active members. Lepas tu you kena go for macam tadi lah, you kena go dia punya for the training, online training. And then you kena pass the exam first. Macam mana Puan handle orang yang tiba-tiba register tanpa nombor phone, just email, bila email tak balas?
Okay. Saya akan email je. Saya akan email balik. Email balik, tapi ada juga email balik, and then saya akan reply di email. Saya akan cakap lah, saya akan create standard tau, standard template untuk orang yang introduce, orang yang kita tak kenal email, kita akan cara dia standard. So saya tak akan buat benda yang saya takkan karang barulah. Saya akan buat standard. Ini untuk nak welcome orang yang masuk through email. So saya akan make it simple dan sweet lah. Something like that lah. So saya akan email sekali, and then katalah dia tak reply lagi. So lagi 2 minggu saya akan email dia lagi. Tapi so far betul lah, ada juga yang tak reply. Tapi saya biar. Kata next lah. Sebab kita pun ramai juga. Bila team kita dah besar, kita tak payah depend on orang yang tak nak respon kat kita ni. So kita memang kena fokus on orang yang nak berjaya sekali-sekali. Semua. Dan ada yang ada bagi nombor handphone, tak reply pun ada. Mungkin dia tersalah register ke, saya pun tak sure. Mungkin dia nak try ke, and then dia jadi macam reason lah, kan kita pun tak kenal dia. Baik. Okay. Apa kan? Alright. Okay. Okay, saya go for soalan boleh sebelum Mr. Knight nak take over sekarang. Mr. Knight rasanya dah ready kot nak take over. Okay, saya go for soalan. Siapa yang apa nak tanya? So juga ni. Okay, beri tadi saya dah explain kan kenapa QM bagi saya sangat best. Boleh tak macam bagi 2 reason saja saya nak, yang saya explain tadi. Kenapa saya rasa QM ni sangat best. 2 reason sahaja. Itu soalan saya yang pertama lah. Dua sebab kenapa saya rasa QM sangat best. Boleh ni, boleh cuba ni, cuba dapat ada yang best ni. Ada yang nak cuba? Trusted dan mudah dapat komisen. Satu produk yang sangat menarik, ilmu yang syar'i yang free. Okey, betul tu Kak Zawiyah. Puan Zawiyah yang produk yang menarik, okey. Yang trusted ni saya nak kena tengok balik. Saya trusted tu betul, mudah untuk dapat komisen. Aida kena bagi satu lagi lah. Trusted yes, mudah dapat komisen. Saya tak ada experience. Betul-betul mudah, peluang menjana pendapatan untuk mereka yang berminat. Ya, betul lah. So saya rasa kita dah ada pemenang lah kot. Kita dah ada pemenang lah. Puan Fadilah, kita dah ada pemenang. Puan Aida dengan Okey, dah ada pemenang. Bagi minta dia nama dia, nombor akaun GSA dan juga siapa leader dia. Siapa leader dia. So dia nak bagi kat siapa? Kat saya. WhatsApp kat you dulu. WhatsApp kat you, then you forward tu. Okay. Saya kena bagi nombor phone saya lah kan? Betul. Okay, nanti Syida punya phone number saya letak sini 911. Phone number sendiri pun tak ingat. Okay, WhatsApp nanti leaders dengan nombor GSC. Siapa yang menang tadi? Tania ya? Okay, rasanya itu saja kot. Ada lagi tak soalan? Ataupun nak share ke? Ataupun nak komen ke? Seperti presentation saya terlalu simple ke?
Ada nak improve ke? Ada yang nak share, ada yang nak macam nak bagi pendapat lah. Pendapat. Mungkin dia buat cara lain tapi it works juga. Macam nak jadi consultant. Boleh jugalah. Kita boleh open lah untuk 5 minit kot kan. Sebelum Mr. Knight nak join kita malam ni. Okay, ni peluang ni. Peluang untuk bercakap. Kita ada leader-leader hebat kat sini. So boleh leader-leader pun boleh tolong jawab. Tak apa, saya cubalah jawab soalannya. Assalamualaikum, Syida. Syida. Okey, tak apa, Kak Waalaikumsalam. Alfa dulu. Okey. Ya Kak. Ya Puan Alhamdulillah, Alfa. nanti kan Ewa lepas ni. Okey, boleh tak you share pada kawan-kawan kita ni tentang Google Ads result you, and then macam mana market di Johor baru, di Johor. How's the market over there? Banyak you punya group orang-orang sana ke, ataupun you banyak orang daripada negeri lain ke? Dua soalan. Alright. Okey, Google Ads ni sebenarnya bila saya sharing, saya adalah share dengan saya punya, bukanlah kawan baik saya lah, tapi dia tak join pun content mental ni. Google Ads one of the medium yang kita boleh guna untuk expand kita punya networking. Sebab orang-orang yang kita punya target audience tu dah betul-betul berminat nak tahu. And then Google Ads ni dia ada banyak filters yang kita selalunya kita dapat tu. Untuk orang tu nak join Google Ads, dia ada banyak information yang dia kena share dekat Google Ads tu. So that most likely kita, kalau scammer tak boleh lah nak join Google Ads tu. Maksud saya kan, betul lah saya scammer. Saya nak buat Google Ads tu macam susah lah. All information saya dia tahu. Kan? So bila saya join Google Ads ni, Alhamdulillah, masa mula-mula saya join tu saya memang crack lah kepala saya ni. Sebab agaknya bukan IT background, satu. Saya more on proses tau. So saya bukan IT background. Macam Ewa ni lain sikit lah. Dia BBNU sikit. So dia fast learner. Tapi saya balik je saya akan termenung sikit. Macam mana nak buat? So saya macam keep on tengok balik orang lain punya Google Ads, produk apa. So saya start create target audience, and then saya start macam generate balik. You nak target siapa? So, kalau you punya target you orang-orang yang bekerja, okay, cara macam mana nak bercakap dengan orang-orang yang bekerja? Does it perlu have to be negative? You boleh write such a negative way or such a positive way. Such a positive way, such a negative way. You punya all the 90% perkataan tu. Tapi saya choose write statement saja yang positif. So, Alhamdulillah so far saya dapat interact doctors, engineers, dan ada juga student universiti lah. Ada daripada Perak, yang diorang ni memang senang lah bagi saya nak explain. Sebab diorang memang ni, okay kan? Dan ada juga, Alhamdulillah saya dapat macam a few orang-orang yang nak pencen tau. Itu memang saya surprise betul-betul. Then to my surprise is orang yang nak pencen ni, yang kakak ni yang umur 60 ni, bila dia nak pencen, dia dah ada dalam kepala otak, dalam dia punya ni, in her pocket is like duit dia akan banyak masuk kan. Dia nak pencen kan, duit banyak kan. So dia nak carilah nak kembangkan dekat mana. And then dia approach saya. Biasa dia approach saya macam dia cakap, Allah bestnya. Rasa macam first bila dia approach rasa seronok. And then saya memang akan buat one to one punya Google meeting. Kalau saya kena pergi tempat dia, memang saya sanggup pergi. Unfortunately Kak Alfa, memang tak ada orang Johor yang join saya. Ada seorang engineers Johor. Dia join tapi dia kind of macam disagree dengan GCA kita punya konsep. So dia sekali dia buat and then dia terus tak nak buat. Itu adalah juga kan. Dia adalah dia punya. Yang lain semua tak ada.
And then yang apa? Banyak kan orang Sekali. so ada orang Kelantan, ada orang Balik tak ya? ada orang KL, ada orang lain kecuali orang Johor. Orang Johor saya tak ada. So tak ada klien orang Johor. Sebab tu saya kena datang sini selalu lah, datang KL selalu. Okay, menjawab tak soalannya, Kak Afah? Okey, jawab. So kena buat Google Ads Dan kalau siapa-siapa yang nak ni, memang recommended lah. Memang you kena guna internet lah untuk promote you punya barang. So Produk. Syida spend berapa sebulan dan lebih kurang berapa orang average boleh dapat every month lah yang genuine. Genuine. Okay, mula-mula Mhm. saya punya per day saya stop at saya control at 10 ringgit per day. So monthly about 300. Tapi dah balik modal tu Kak. Memang bila masuk tu dia dapat orang beach. Ikan paus lah kan. Business owner ada business owner daripada Sabah join. Ada. Dia memang akan jual, dia tak, bila dia join, kita memang buat dekat dia one to one. Kita explain produk dia. It's up to him lah nak invest kat mana yang sesuai kan. So memang Alhamdulillah memang balik modal. Tapi saya dah tak run tau Google Ads ni sebenarnya. Sebab saya nak bagi dia orang growth sebenarnya. Saya nak test. Saya suka buat eksperimen lah. Sebab saya memang dah plan hari tu. Saya kata saya nak jalan benda ni 6 months je nak tengok macam mana. So after 6 months saya stop. So Google Ads. And Alhamdulillah ada juga yang ni. Dia expand business dia. Cuma belum jadi dealer lah. Saya going to jadi dealer lah. And then bila Puan Aida ada promote hari tu yang 300 apa? Direct tu saya rasa saya nak kena start balik lah main Google Ads dan saya dah kena buat semula lah. Berbaloi lah, sangat berbaloi sebab kita dah senang you dapat target audience yang saya tak kata 100% akan join you. 80% lah akan join kita. 80%. Well done. Alhamdulillah. Ini pun sebab group Therapy Circle juga kan yang promote benda ni. Rezeki lah. Okay. Rasanya kat situ je aku Dah 9.57. Mr. Knight dah datang dah. Mr. Knight akan touch on the market outlook untuk minggu ni. Belum lagi, Syida. Belum lagi. Alamak, kena call dia. You kena continue lah. Ada apa-apa you nak share mungkin pada yang baru-baru ni mungkin nak share about the apa yang 300 you cerita tadi tu. I bet ada orang baru dalam kita punya talk tak tahu apa benda yang 300 apa reward nanti. Ceritalah sikit kan tu. 300 reward. Ini kena minta tolong Ewa lah Ewa. Dah biol lah sebenarnya. Ewa boleh tolong tak? 300 reward. Sebab kita orang ni kalau ada reward apa-apa kita akan discuss. Kalau Ewa dah lupa lah Kak Alpha kena take over. Ewa pun dah lupa. Alah Ewa pura-pura lupa sebenarnya, saya tahu. Dia 300 reward ni direct people under kita, dia ada time frame dia sampai ujung bulan 12 tahun ni saya rasa. Dia akan kan? Betul Tahun ni? depan kan? 1 year. 1 year. 1 year from hari tu kita launch bulan berapa? Bulan 7 ke bulan 8 Kak Alpha? Kita launch hari tu, kita tengok balik I think Jun or Julai lah. Oh Julai, so 1 year. 1 year. Oh sempat lagi lah nak cash tu. Oh yes, sampai tahun depan. 300 dah kena spend lagi lah. Kena spend. Kena Tapi spend apa lagi. reward dia? Apa reward dia? Oh my, reward dia. Alamak. Reward dia rasanya emas kot 10 Bukan gram, emas. 5 gram. Cash 500. Daripada Cash 500. So Data saya kata Ida. kena up sikit 500 USD. Mungkin ramai orang akan berebut-rebut lari-lari.
Aduh. Ataupun you convert to gold lah. 50 gram gold ke kan. Cik. Hari 50 gram gold kan rasanya bulan depan seramai orang dah dapat tu kak. Tak dapat. Tu kita kena minta Dr. Aida lah. Tapi ni memang 100% hadiah daripada Dr. Aida. Oh Kita okay. punya senior merchant developer. Ni bukan daripada GC dia daripada Dr. Aida sendiri. As Oh, our senior merchant lah. Dia nak bagi RM500 pada siapa yang boleh dapat klien seramai 300 orang tapi direct, bukan anak cucu direct clients Direct. you. Ah, Rasanya Puan Nafa dah qualified kot. menuju. Tak juga, Menuju. menuju. Direct clients ni. Rasa Iwa kalau dah dah direct client dah 242. Sikit je lah Ewa. Kena Sikit claim lagi. 242 lagi berapa ya? 58 orang je. Berapa orang? Wah, boleh wah, semangat sikit. Semangat. Semangat. I punya 100 berapa Direct lah. Sebab ada anak cucu. Kalau Tengok yang direct. 100 plus. Klik dekat sistem tu, klik direct. Okay, direct. Okay, direct je. Betul tak? Mungkin you nak share Syida pada kawan-kawan ni, kenapa kita nak kena ada 300 klien? Kenapa tak 100? Kenapa nak 300? Apa yang you faham daripada kenapa 300 ni lah? Kenapa seramai yang boleh lah kita nak direct clients? Ini sebab supaya kita boleh dapat komisen yang lebih. Sebab kalau kita ala-ala nak berbisnes ni, kita kena make sure kita sampai jadi kaya lah. Betul tak Puan Nafa? Setuju. Itu je lah. Saya direct ni cakap macam itulah kot. Kan, kalau 300 tu, potensi you untuk kembang tu lagi besar daripada 100. 1/3 kan. Lambat lah you punya nak naik jadi senior merchant tu. Kalau nak naik senior merchant memang kena more than 300 lah. Kan, mana tahu akan ada banyak lagi orang-orang yang macam investor lah kan. Sebab sekarang ni ramai dia dekat investment yang dekat luar tu. Tapi janji bulan bintang kan, tapi tak bagi pun. So QM you tak bagi janji bulan bintang, you very very transparent. You buat you dapat. You tak buat you tak dapat. So kena Lagi satu Syida, kenapa kita target 300 sebab dengan seandainya setiap orang dia upgrade diri dia jadi introducer, that is where we can as a consultant, kita boleh dapat income 25,000 sebulan. Remember calculation? Bila kita calculate. Yang ni yang tak ingat sebenarnya. Okay, Formula Mama pun dia kata dia setuju reward kena banyak sikit baru semangat. Mama pun kena join kita lah. Get the 300 ni. Okay, Puan Alfa, Mr. Knight dah join ni. So apa yang kena buat? Okay, sekarang boleh panggil Mr. Knight lah untuk masuk. Okay, calling Mr. Knight. So I nak kena pass kat dia How? You boleh just pass and then dia dah boleh start lah. Mohon Okay, Syida pass over. so Kenalkanlah sedikit Mr. Knight sesi kita. saya dah habis ya. Kalau ada apa-apa soalan, nak penambahbaikan ke, ada nombor telefon saya kat sini, boleh message lah. Kalau saya lambat jawab tu maksudnya saya tengah busy lah. Tapi insyaAllah saya akan jawab. Dan kalau saya tak jawab tu, cari Ewa. So Ewa akan jawab untuk saya. So kalau saya terlumis lah. Okay, saya nak kena pass kat Mr. Knight. So how to pass kena bagi macam mana? Tak ada apa-apa. Mr. Knight just boleh masuk dan yang penting jangan share screen lagi lah. Oh, saya dah tak share screen kan? Dah tak ada dah. Okay. Dah boleh lah. Mr. Knight dah boleh masuk dah. Okay. Thank you very much. Okay. Dan Syida kita for a wonderful Terima kasih semua. Ya, terima kasih kepada speaker kita.
Test 1, 2. Okay, dengar. Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Jelas tak suara saya? Jelas. Okay, jelas ya? Okay, boleh kita mulakan untuk market outlook kita pada malam ni untuk 9 Oktober tahun 2023. Okay, jadi pada malam ni kita punya market outlook macam biasa kita akan review pasaran harga emas daripada segi fundamental analysis dan juga technical analysis lah, yang mana kita nak tengok untuk update pada minggu ni. Okay, dari segi fundamental apa data-data ekonomi yang bakal dikeluarkan dan juga berita-berita ekonomi, okay, yang boleh kita dapat dia punya info dan juga dia punya analisis untuk pergerakan harga emas untuk minggu ini. Okey, kemudian baru kita akan lihat untuk technical analysis, adakah sebarang perubahan untuk kita punya pergerakan harga emas ataupun masih lagi on track dengan analisis kita dengan minggu yang lepas-lepas. Okey. Jadi saya start fundamental pada minggu ni dengan kita punya review terhadap kalender. Okey, kalender untuk US market pada minggu ni. Okey. Bagi siapa yang baru dalam ni, okay, untuk fundamental analysis memang kita menggunakan kalender, okay, yang mana dekat kalender ni kita nak lihat jadual untuk dari segi data ekonomi dengan juga berita ekonomi, yang mana kita fokuskan kepada market Amerika ataupun US dollar punya market lah. Kalau kita tengok dekat sini kawasan currency, okay, kita dah filterkan untuk US market saja. Okey, yang mana sekarang ni kita tahu untuk pergerakan harga emas, US market punya sentimen sangatlah penting. Sebab apa? Sebab correlation di antara US dollar dan juga pasaran harga emas. Okey, sekiranya ada apa-apa perubahan sentimen untuk US dollar juga akan memberi impak kepada pergerakan harga emas dunia lah. Okey, yang mana kita panggil dia sebagai gold spot. Okey, untuk minggu ini, untuk minggu ni secara ringkasannya hari Isnin dan juga hari Selasa, kalau kita lihat hari ini dan juga esok, kita tak ada sebarang data ekonomi ataupun berita ekonomi yang penting. Macam mana nak tahu data ekonomi ataupun berita ekonomi itu penting? Lihat kepada impact dia. Label impact dia dah highlightkan warna dekat situ. Untuk high impact ataupun berita ekonomi dan juga data ekonomi yang penting, yang impact besar, dia dah warnakan ataupun dia dah labelkan dengan warna merah. Medium impact warna orange dan juga low impact warna kuning. Jadi dekat sini untuk kita punya fundamental analysis memang kita fokuskan kepada high impact punya news dan juga high impact punya data. Sebab apa? Sebab bila diriliskan high impact punya data dan juga news ni, dia akan memberi orang kata suntikan volume kepada US dollar punya indeks, iaitu indeks dolar DXY dan juga pasaran harga emas. So yang mana dia punya correlation di antara DXY USD dan juga kita katakan harga emas dunia ni gold spot, dia lebih kurang macam ni lah. Yang mana USD dan gold. Yang mana kalau katakan USD strong, gold akan weak. Kalau katakan USD ataupun US dollar ni yang weak, harga gold akan strong. Itu di antara dia punya correlation. US dollar ataupun dolar punya indeks dan juga harga emas dunia yang kita kenali sebagai XAU USD lah. Gold spot punya pricing. Dekat sini pada hari Rabu kalau kita lihat dah mula ada high impact punya news, iaitu kita ada pada pukul 8.30 hari Rabu kita ada PPI dan juga core PPI. Apa ini PPI? PPI kalau tengok kat sini dia stand for Producer Price Index, indeks harga pengeluar. Yang ini mencatatkan untuk dari segi producer ataupun pengeluar barangan
kos untuk mengeluarkan sesebuah produk lah. Okay, that's why kita panggil dia sebagai PPI. Okay, Producer Price Index. Dekat sini kalau kita lihat dari segi PPI, okay, kita tak ada lagi bacaan actual dia ataupun bacaan data dia untuk pada minggu ini sebab bacaan data dia akan dikeluarkan pada pukul 8.30 Rabu. Pada awal kita hanya ada 2 data dahulu. Okay, kalau lihat dekat sebelah kanan ni kan, kita ada 2 data dulu. Okey, yang dekat sebelah kanan ni, ini adalah data last session punya data. Itu yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri punya data, yang ini. Maksudnya pukul 8.30 dia orang expect akan keluar data daripada untuk core PPI 0.2%, sesi yang lepas, sesi yang ini mungkin dikekalkan lagi iaitu 0.2%. Untuk PPI pula daripada 0.7% previous, minggu ini actual dia target akan jatuh kepada 0.3%. Jadi apa jadi kalau PPI ni merosot? Okey, dia punya impact, jikalau katakan data PPI ni merosot, dia akan memberi impact secara langsung kepada pergerakan dolar, iaitu DXY akan melemah. Apa itu DXY? DXY ni adalah indeks US dollar. Okey, dia merupakan indeks US dollar. So indeks US dollar akan melemah. Apa jadi kalau katakan indeks US dollar ni melemah? Itu dia punya correlation di antara dolar dan juga indeks harga emas lah, harga emas dunia. Kemudian kita pergi terus pada hari Rabu, yang mana hari Rabu boleh dikatakan highlight pada minggu ini. Hari Rabu lah, hari Khamis. 12 Oktober kalau tengok dekat sini. 12 Oktober boleh dikatakan highlight pada minggu ni sebab apa? Sebab pada 12 Oktober kita ada news yang penting iaitu CPI. Tadi PPI, yang ni CPI. Apa itu CPI? CPI adalah short form bagi Consumer Price Index, iaitu indeks harga pengguna. Tadi indeks harga pengeluar, sekarang ni pula indeks harga pengguna. Yang mana indeks harga pengguna ni dia mengukur perubahan harga dalam pasaran, perkhidmatan dan juga produk, sama ada harga tu ada perubahan meningkat ataupun berkurang. Itu adalah CPI. CPI juga di antara salah satu komponen utama ataupun main lah untuk dia ukur inflation. So bila keluar dia data CPI, okay, kita boleh jadikan data CPI tu sebagai data inflasi. Kalau you boleh tengok, CPI year to year itu merupakan data inflasi semasa. Okey, data inflasi semasa US sekarang ni daripada bacaan yang lepas adalah 3.7%. Okey, 3.7% ni merupakan paras inflasi yang rendah ataupun tinggi. Okey, 3.7% adalah bacaan yang tinggi, yang mana bacaan inflasi sepatutnya berada pada paras bawah daripada 2%, 2.0. Itu adalah bacaan inflasi yang optimum bagi ekonomi Amerika. Jadi sekarang ni berada di 3.7. So bacaan yang kritikal, yang mana dekat sini kita faham kalau bacaan yang kritikal, Bank Pusat. Apa Bank Pusat US? Bank Pusat US adalah Federal Reserve. Federal Reserve kena turunkan. Okey, kena turunkan kepada 2.0 dan ini adalah matlamat Bank Pusat sekarang ni. Ini adalah fokus. Okey, tiap-tiap minggu kita bincang, ini adalah fokus Bank Pusat iaitu untuk menurunkan kadar inflasi di US ke paras 2%. Yang mana apa cara, salah satu cara untuk menurunkan kadar inflasi ni?
salah satu cara untuk menurunkan inflasi ni adalah dengan menaikkan kadar faedah. Okey, menaikkan kadar faedah. Okey, kadar faedah di US kita panggil dia sebagai FFR, Federal Fund Rate. Okey, yang mana Federal Fund Rate ni akan keluar sekali bersama-sama dengan FOMC. Okey, apa kesan dia sekiranya kadar faedah dinaikkan? Okey, kesan sekiranya kadar faedah dinaikkan adalah US dollar akan terus mengukuh. Okey, itu kesan sekiranya kadar faedah dinaikkan. Okey, jadi CPI dekat sini dia bergantung nanti kepada kadar faedah lah. Okey, CPI ni merupakan data-data penting bagi Federal Reserve nak menetapkan untuk sebutan Federal Fund Rate ke hadapan. Adakah untuk dinaikkan ataupun dikekalkan pada paras yang sama lagi. Okey. Untuk CPI, bacaan, ramalan ataupun fokus dia adalah menurun lah. Kalau kita tengok bacaan CPI dekat sini, apa yang difokuskan adalah menurun dari segi core CPI, CPI dan juga CPI year to year. Okey. Secara average dia diramalkan akan menurun. Kemudian yang last kali kita ada unemployment claim. Apa ini unemployment claim? Unemployment claim ni sepatutnya kita nampak setiap minggu, iaitu data pengangguran. Okey, ini adalah unemployment claim yang mana unemployment claim ni kalau katakan nilai dia bertambah, ni apa yang difokuskan iaitu untuk bertambah kepada 216,000. Sekiranya bacaan dia bertambah bermaksud bad for US dollar. Okey? Negative impact kepada dolar. Kalau katakan negative impact kepada dolar bermaksud positif untuk gold. Maksudnya gold akan mengukuh sekiranya keluar seperti apa yang dijangkakan iaitu meningkat kepada 216,000. Okey, jadi itu adalah data pada hari Khamis 12 Oktober. Okey, data high impact yang terakhir sekali adalah unemployment claim. Semuanya akan dirilis pada pukul 8.30. Dan juga kita ada FOMC juga pada pukul 2 pagi. Okey, 2 pagi Khamis kita ada FOMC minute meeting iaitu sebelum dia punya FOMC meeting, dia punya minute akan keluar esok pada pukul 2 pagi lah. Jadi kita boleh teliti lah apa yang dibincangkan ketika FOMC yang lepas secara lebih detail. FOMC meeting ni you boleh access dekat Federal Reserve punya website. Kemudian kita ada pada hari Jumaat, 13 Oktober, kita ada consumer sentiment. Sama juga consumer sentiment ni, kalau katakan bacaan dia menurun bermaksud negative for dollar. Tapi ini adalah bacaan forecast. Result sebenarnya kita masih tak tahu lagi. Ya, pada result sebenarnya akan dikeluarkan pada bila? Akan dikeluarkan pada pukul 10 malam. Okey, ni waktu Malaysia kita dah setting untuk waktu Malaysia. Okey, jadi itu merupakan review kalender kita pada minggu ni, yang mana sekali lagi saya highlightkan, minggu ni kita akan bagi tumpuan kepada CPI, iaitu Consumer Price Index, bagi kita melihat adakah wujud lagi peningkatan ataupun lonjakan dari segi bacaan inflasi dalam pasaran. Kalau katakan wujud lagi lonjakan dari segi inflasi bermaksud US jauh lagi daripada kejayaan untuk memerangi inflasi. Bermaksud dekat sini dia memberi tekanan kepada bank pusat untuk terus menurunkan kadar inflasi lah. Okey. Habis untuk minggu ni punya kalender, kita review sekejap dekat intraday. Ada tak tajuk-tajuk yang penting untuk kita lihat pada minggu ni?
Okey, dekat intraday ni kita tengok untuk ni lah. Okey, kita tengok secara general. Okey, kita ada review tentang NFP yang lepas. Jadi apa result NFP yang lepas? Kita tak tengok tadi kan result NFP yang lepas. Kalau kita lihatlah, okey, NFP yang lepas, kita buka minggu lepas punya. Okey. NFP yang lepas. NFP yang lepas kita tak bagi review. Okey, untuk NFP yang lepas, kalau kita lihat dekat sini, apa result untuk NFP ni? Okey, result untuk NFP ni kalau kita lihat untuk pekerjaan baru, peluang pekerjaan baru peluang pekerjaan baru menerima lonjakan data daripada sebelum ni 227. Pada bulan ni untuk review bulan lepas meningkat kepada 336. Itu maksudnya positif. Okey, kita label siap-siap. Positif bagi dolar. Untuk pendapatan. Okey, pendapatan dekat sini result dia adalah negatif. Sebab apa? Sebab pendapatan kekal sama pada paras 0.2%. Kemudian kita lihat unemployment rate, kadar pengangguran. Kadar pengangguran secara bulanan. Okey, kekal juga pada paras yang sama iaitu di paras 3.8%. Jadi yang ni secara average dia kita lihat, okey, negatif kepada dolar. Bila masuk negatif kepada dolar, apa akan jadi pada USD punya indeks? USD punya indeks akan jatuh. Bila USD punya indeks jatuh, apa jadi pada harga emas? Harga emas akan mengukuh. Dan itu adalah impact untuk NFP pada minggu ini. Jadi, ketika NFP dirilis, okey, kita lihat pada 6 Oktober, apa jadi pada pergerakan harga? Pergerakan harga, kita lihat harga emas ni untuk apa? Untuk melonjak disebabkan indeks US dollar yang melemah. Okey, itu adalah NFP yang lepas, yang mana satu saja menunjukkan peningkatan dari segi data iaitu peluang pekerjaan. Okey, apa yang kita nampak untuk peluang pekerjaan ni, disebabkan peluang pekerjaan ada penambahan kepada 336 kemungkinan. Okey, ini akan menyebabkan data pengangguran pada bulan ini kemungkinan akan ada penurunan lah. Kalau katakan peluang pekerjaan tersebut diisi. Okey, kalau katakan peluang pekerjaan tersebut tidak diisi, pengangguran masih lagi meningkat, unemployment claim setiap minggu masih lagi menunjukkan peningkatan. Jadi kita masih melihat untuk sektor pekerjaan ataupun buruh di US masih lagi dalam keadaan orang kata apa, untuk struggle. Okey, untuk menunjukkan data yang stabil. So yang ni akan memberi sedikit challenge kepada bank pusat untuk membuat kenaikan kadar faedah bagi sesi yang seterusnya. Maksudnya upcoming punya Federal Fund Rate akan jadi challenging lah, okey, untuk menaikkan kadar faedah seperti apa yang dijanjikan. Okey, tahun ni dijanjikan ada satu lagi kenaikan kadar faedah. So kalau katakan janji tersebut ditunaikan, okey, Jerome Powell menunaikan janji dia untuk menaikkan kadar faedah lagi sekali, bermaksud kita akan lihat indeks USD untuk terus mengukuh. Okey, itu cerita dia untuk NFP yang lepas. Okey, NFP yang lepas dan juga minggu ni kita lihat kita ada krisis di Timur Tengah iaitu konflik di antara Palestin dan juga Israel yang mana setakat hari ini
okey, kita tahu Amerika mula nak campur tangan. Tapi yang ni masih lagi terlalu awal kepada indeks dolar untuk kita lihat memberi sebarang reaksi. Okey, kita masih lagi nak menunggu apa lagi. Okey, tindakan-tindakan Amerika ni terhadap konflik ni lah. Kalau katakan dia evolve secara direct, kemungkinan dia akan memberi kesan sedikit okey, dalam ekonomi Amerika. Okey. Tapi minggu ni masih lagi kita bagi fokus kepada sebutan data CPI sebab sebutan data CPI ni okey, kita dapat lihat ini akan jadi penanda aras kepada Federal Reserve sama ada nak terus menaikkan kadar faedah untuk sesi yang akan datang ataupun kekal pada bacaan yang sama. Yang mana bacaan sekarang ni berada di bacaan 5% ke atas untuk kadar faedah. Okey, untuk fundamental analysis, ada apa-apa soalan tak sebelum kita pergi ke technical analysis? Ada sebarang soalan untuk fundamental? Okey, ada soalan untuk fundamental ataupun boleh kita teruskan ke technical analysis kita pula? Okey, boleh kita teruskan ke technical analysis. Okey. Jadi technical analysis kita akan menggunakan trading view macam biasa. Okey, siapa yang tak tahu trading view ni apa? Okey, trading view ni satu platform untuk kita tengok chart harga emas lah. Okey, kita boleh tengok dekat sini harga emas, kripto, kita nak tengok harga currency, fiat currency, nak tengok harga saham, stok. Okey, nak tengok harga komoditi-komoditi lain, okey seperti minyak. Okey, semuanya ada di TradingView lah. So TradingView ni diibaratkan macam one stop center untuk kita dapatkan chart harga lah. Kalau nak analisis chart je memang okey, trader memang dia akan suggestkan untuk TradingView punya platform ni. Okey, sebab satu dia punya collection data memang sangat banyak lah. So banyak rujukan yang kita ada. Okey, jadi dekat TradingView ni, sekejap kita reload dulu. Kita akan tengok chart harga emas iaitu XAU-USD. Siapa yang masih tak tahu lagi macam mana nak buka chart harga emas, pergi dekat TradingView, you tulis XAU-USD. XAU-USD ni refer kepada gold spot versus US dollar lah. So itu maksud XAU-USD. Jadi siapa tak pernah tengok chart harga emas, dia boleh buka sendiri. Okey, selain daripada tengok dekat LME iaitu London Metal Exchange. Kalau you rasakan chart dekat LME tu macam kecil, okey, macam terlalu simple, okey, boleh pergi dekat TradingView untuk tengok full chart lah. Okey, untuk tengok sejarah-sejarah harga yang lepas ada dekat TradingView lah. Nak tengok pada tahun bila harga paling tinggi, tahun bila harga paling rendah, boleh buka dekat TradingView. Tulis XAU-USD. Dan kalau you tulis XAU-USD dekat sini, dia akan bagi you banyak pilihan. So nak ambil yang mana satu? Tak kisah, ambil je yang mana-mana. Tapi yang paling senang ambil yang paling atas lah. Okey, selagi dia refer kepada XAU-USD, you boleh ambil yang mana-mana sajalah. Semuanya merujuk kepada harga emas. Okey, jadi dekat sini kita buka untuk time frame 4 hour. Okey, apa analisis kita untuk time frame 4 hour ni? Sebentar ya. Kita hide dulu. Okey, untuk update pergerakan harga gold. Okey, sekarang ni harga emas sedang dalam keadaan downtrend ataupun bearish movement. Harga emas secara higher time frame sedang membuat pergerakan penurunan lah. Yang mana kalau kita lihat harga emas setakat dicatatkan pada hari ini 9 Oktober
Okey, daripada paras tertinggi dia pada tahun ini iaitu dicatatkan pada bulan Mei, harga emas ni telah turun sebanyak 12% lah. Okey, paras terendah dia dicatatkan iaitu adalah pada 6 Oktober iaitu minggu lepas. Okey, minggu lepas sebelum NFP punya bacaan itu adalah bacaan terendah harga emas kira-kira di kawasan 1813. Okey, $1,813 per ounce. Ini kena ingat ini adalah dolar per ounce. Okey, USD merujuk kepada dolar per ounce. Kalau you nak lihat harga grammage, okey, boleh tambah G dekat belakang. So dia akan tunjuk harga grammage lah. So harga emas ni telah menyusut sebanyak 12% starting daripada bulan Mei sehingga pada bulan ni lah Oktober. Jadi pada higher time frame you akan nampak pergerakan downtrend untuk harga emas. Jadi untuk bulan ni macam mana? Untuk bulan ni harga emas memang dalam keadaan downtrend. Tadi kita tengok untuk higher time frame iaitu kita tengok time frame tahun ini. Okey, kita nampak downtrend. Kalau kita zoom in tengok secara bulanan juga dalam keadaan downtrend. Yang mana downtrend tu starting pada bila? Downtrend tersebut telah start pada bulan 9 dan sekarang masuk pada bulan 10 Oktober juga masih lagi kita nampak keadaan downtrend. Okey, jadi dekat sini apa bacaan untuk labeling wave sekarang ni? Okey, untuk labeling wave sekarang ni harga emas berada dalam pergerakan wave 3. Okey, ingat wave 3. Iaitu wave 3 dia ada invalidation level. Ini untuk alternate counting yang pertama. Okey, dia ada invalidation level iaitu invalidation level dia adalah pada kawasan 1857 untuk memastikan wave 3 ni bergerak dalam keadaan impulsif. Ini kiraan yang pertama So yang ni bagi rujukan siapa yang menggunakan elite wave. Okey, kiraan yang pertama iaitu subwave bagi wave 3 masih lagi dalam mod keadaan impulsif. Yang mana ini kita panggil impulsif kategori 2 lah. Iaitu dia punya wave 4. Okey, membuat deep retracement. Walaupun membuat deep retracement masih lagi belum masuk ke kawasan ataupun teritori wave 2. Jadi dekat situ masih lagi mengekalkan mod impulsif. Kalau katakan dia masuk ke dalam teritori wave 2, okey, harga naik lagi melepasi 1857 bermaksud dia menjadi diagonal lah. So kalau diagonal dia akan recount balik structure untuk wave 3. Ini alternate counting yang pertama Okey, alternate counting 1. Okey. So daripada alternate counting 1 ni kita nampak harga sekarang ni berada di paras berapa? Berada di paras 1850. So di paras 1850 ni lebih kurang harga akan membuat penurunan balik untuk melengkapkan wave 5/3. Ingat wave 5 bagi melengkapkan wave 3. Ni bacaan dia. Okey, 5 bagi melengkapkan 3. So kalau katakan 5/3 ni lengkap, barulah harga akan seterusnya membuat wave keempat, kemudian turun melengkapkan 5/C. So bila 5/C ni merupakan penamat bagi downtrend. Ingat 5/C adalah penamat bagi downtrend untuk higher time frame yang bermula daripada bulan 5. So kita target kawasan harga untuk penamat bagi downtrend ni adalah lebih kurang pada struktur harga di bawah 1,800 macam yang saya sebutkan sebelum ni. Okey, kita punya buy zone berada di 1800 sehingga 1615. Okey, ingat ini merupakan zone. Siapa yang masih lagi tak faham perbezaan zone dan juga support level,
Okey, sebab ramai yang PM saya, adakah 1800 merupakan support level? Tidak. 1800 merupakan zone. Apa beza zone dengan support level ni? Okey. Dekat sini adalah support level. Dekat sebelah kanan ni adalah zone. Ni perbezaan ya. Apa itu zone dan juga support level. Support level ni iaitu kita identify satu level, contohnya 1800. Okey, bila kita dah identify support berada di 1800, apa yang kita target untuk harga buat iaitu untuk harga turun. Okey, untuk harga ni turun touch level 1800 dan harga ni akan bounce balik ke atas. Itu maksud support level, yang mana level tersebut menjadi retracement level untuk push balik harga naik ke atas. Itu adalah support level. Untuk zone pula, apa maksud zone? Zone kita akan bagi dua level harga. 1800 dan juga satu lagi 1615. Kawasan. Okey, macam mana pula kita nak tengok kawasan ni? Macam mana kita nak tahu ini adalah zone? Okey, apa yang kita expect price buat dalam zone ni? Okey, tadi kita nampak price bound dekat 1800 kan? Kalau katakan kita ada zone, kita bukan target price ni untuk bounce dekat level atas ni. Tidak. Okey, kita target untuk harga ni terus turun masuk. Ingat turun masuk ke dalam zone tersebut baru naik. Bermaksud harga bukan retrace dekat 1800 tapi di dalam 1800. Kemungkinan 1750, kemungkinan 1790, kemungkinan 1690. Apa-apa level di dalam range daripada 1800 sehingga 1615. Dan kalau lihat range ni, dia punya jarak dia plus minus 10% punya zone. Yang ni kita akan precisekan lagi. Jangan risau. 10% punya zone dia besar. Kita akan precisekan lagi. Maybe kita akan pecahkan kepada 1-2 zone yang lebih precise. Yang mana zone tersebut maybe kita fokuskan kepada zone yang 2%. So senang untuk kita identify retracement tu nak berlaku pada level ataupun zone yang mana. Okey, kita akan precise lagi. Cuba sekarang ni masih lagi kita nampak zone pada 1800 1815. Jadi apa yang kita nak buat dekat sini? Kalau katakan harga berjaya turun di 1800, okey, tunggu untuk next zone yang lebih precise. Iaitu zone tu kita cari sebagai retracement zone lah. Okey, yang jarak dia jauh lebih kecil. Jadi macam saya katakan tadi, kita masih lagi monitor harga untuk turun masuk ke dalam zone kita yang bermula pada 1800. Naik, boleh tanya? Boleh, silakan. Peperangan Hamas and Israel ni dia tak impact ke gold ni? Sebab mana-mana bila dengar yalah analisis kan, dia kata minyak naik dan ada commodities pun naik. So jadinya dia expecting gold to increase lah. So what do you have to say about this? Okey, kalau tentang konflik di Timur Tengah sekarang di antara Palestin dengan Israel, okey, kita masih lagi nak melihat adakah this konflik akan meningkatkan demand untuk safe haven. Sebab kita tengok this konflik memang tengah berlaku yang mana dia belum involve lagi kuasa-kuasa besar. Okey, maksudnya kuasa-kuasa besar yang kita rujukkan dekat sini adalah US tu sendirilah, yang mana kalau kita tengok update terbaru, US dalam perjalanan nak hantar bantuan ketenteraan, tapi
okey, masih belum confirm lagi adakah US akan terus support dari segi ketenteraan terhadap Israel ni lah. Okey, kalau katakan support, kemungkinan akan ada pergolakan lah dalam ekonomi Amerika sekarang ni. Okey, dan mungkin akan menyebabkan nilai indeks dolar untuk melemah. Tapi okey, dia punya bacaan tu kita tak expect lah berapa banyak yang menyebabkan dolar ni untuk jatuh. Kemungkinan dia jatuh sikit ataupun jatuh besar tu masih lagi kita nak tengok lah kepada impact dia. For now kita tak nampak lagi dolar tu melemah disebabkan konflik dekat sana. Masih lagi kalau kita lihat dolar ni berada dalam keadaan yang bullish. Bacaan kalau kita lihat dari segi weekly masih lagi berada dalam keadaan bullish. Cuma pembuka pasaran pada minggu ni kita nampak dolar melemah. Disebabkan sentimen pada hari Jumaat iaitu bacaan NFP. Kalau kita lihat bacaan NFP secara average. Bacaan NFP secara average. Bacaan NFP secara average menunjukkan orang kata apa, impact yang negatif lah kepada pasaran pekerjaan di sana, yang mana menunjukkan kadar pendapatan dan juga kadar pengangguran tidak mengalami sebarang perubahan yang positif. Hanya peluang pekerjaan sahaja yang meningkat. Dapat tak? Masih terlalu awal lagi untuk kita jangkakan impact terhadap ekonomi Amerika. Sebab kita masih belum tengok campur tangan kuasa besar. Kalau ada campur tangan kuasa besar, maybe dia akan wujudkan panik dalam pasaran dan menyebabkan harga emas ni untuk terus naik lah. Yang tu kita punya analisis awal. Tapi for now masih belum ada campur tangan kuasa besar lah. So maksudnya sekarang ni advisable GAE 10 tu kita jangan beli dululah. Kita tunggu harga 1800. Yes, 1800 yang masih lagi saya bias lah. Sebab sekarang ni memang masih lagi strong untuk pergerakan downtrend. So memang kita nak monitor dulu untuk dapat the better price. Kalau kita tengok sekarang ni, kita kalau beli sekarang berada di paras 1850 adalah kita beli di kawasan price breakout. Yang mana price breakout ni hanya pada minor time frame. Dia tak memberi apa-apa confirmation lagi untuk harga tu naik lebih tinggi. So memang saya prefer untuk monitor dulu untuk dapat the best price. Ni for JE lah, but untuk GSA dan juga GCA, masih lagi boleh buat macam biasa sebab harga berada di kawasan yang rendah lah for GCA dan juga GSA. Cuma GAE memang saya sangat advise untuk monitor sikit lagi. Untuk harga tu kita bias untuk penurunan. Kalau harga tu berjaya turun ke level yang kita nak, so dah boleh susun strategi for GAE lah. Dapat tak? So ni alternate yang pertama lah, which is kita ada the next alternate counting. Ni the next alternate counting lah, yang mana harga kita bias untuk retrace at this level. Kawasan yang sama juga kemudian terus membuat penurunan. Iaitu di kawasan lebih kurang dekat sini yang kita target. Di kawasan 1850, 1860 ataupun 1870. Harga akan membuat retracement untuk subwave 2. Kemudian harga akan continue buat balik pergerakan downtrend. Zone masih lagi sama, iaitu zone di paras 1800 ke bawah.
Okey. Kedua-dua alternate accounting masih lagi samalah, iaitu bias untuk harga turun ke paras 1,800. Okey, ni labeling untuk alternate accounting yang kedua lah. Okay, ni untuk alternate accounting yang ketiga, sama macam yang first tadi, which is harga akan retrace di 18.50, kemudian akan terus membuat penurunan lah. Okay, penurunan kita target harga akan tamat maybe di kawasan bawah 1,800. Macam saya katakan tadi, 1,800 adalah satu zone. Okay, 1,800 adalah satu zone. Okey, ada apa-apa soalan untuk technical analysis kita pada malam ni? Okey, secara kesimpulannya kita lihat kita punya technical analysis masih lagi on track, masih lagi tiada perubahan-perubahan yang ketara dari segi labeling. Okey, cuma bila harga hampir melengkapkan cycle ni, okey, satu cycle, memang kita akan ada banyak alternate counting ataupun alternate labeling untuk kita finalize sama ada cycle tersebut dah siap ataupun belum. Tapi apa yang kita nampak di antara semua counting ni, perbezaan daripada segi labeling, persamaan dia tetap satulah, iaitu dia punya zone. Masih lagi kesemuanya memfokuskan satu zone, iaitu zone di bawah paras 1,800. Jadi dekat situ kita strongly bias untuk harga emas ni terus membuat penurunan masuk ke dalam zon 1,800. And then bila harga berjaya masuk ke 1,800, okay, kita akan filter down. Okay, dekat manakah probability harga tu akan membuat retracement. And then dekat situ kita akan susun the next strategy lah. Okay, for GAE especially lah. Okay, di samping kita keep convert to GCA ataupun menabung dalam GSA. Okey. Okey, ada apa-apa soalan lagi untuk technical analysis kita pada malam ini? Saya tak? Okey, sekiranya ada soalan untuk kita punya technical analysis pada malam ni, saya harap ada semua dapat poin-poin yang kita highlight pada malam ni dari segi fundamental, iaitu data-data yang bakal dikeluarkan pada minggu ni. Okey, data yang mana yang penting, which is CPI yang penting pada minggu ni untuk jadi support kepada next interest rate punya decision by Federal Reserve. Dan juga untuk dari segi technical analysis, okey, yang mana kita dapat masih lagi kita strongly bias untuk harga masuk ataupun terus turun masuk ke dalam zone yang kita highlightkan, iaitu 1,800 sehingga 1,615 lah. Okey, saya rasa itu saja untuk kita punya market outlook pada malam ni. The next update on fundamental dan juga technical adalah pada malam Khamis. Okey, next update untuk minggu ni lah. Dan juga minggu depan lah, hari dan waktu yang sama untuk market outlook kita dan seterusnya. Okey, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi untuk the next analisis berikutnya. Assalamualaikum dan selamat malam.